Dan adik-adik kena ingat, duduk dalam dunia maya internet ini, 40% daripada stres di social media adalah online harassment. Memalukan, mengutuk. Saya ingat tuan-tuan yang di Kuang pun tahu benda yang saya sebutkan ni. Kadang ada benda yang bersifat micro moments, tapi become macro problems. Dia kena share je. Detik-detik personal kita dengan ahli jawatankuasa, apa semua. Ambil gambar, adalah kedala seorang dua pergi share ke grup lain, share ke grup, pupuk masuklah Facebook. Orang satu Malaysia kutuk berjemaah. Padahal tu momen kita je. Makan durian dengan kawan-kawan, personal moment. Tapi bila pencela maya di luar sana tahu, kutuk berjemaah. Mana SOP, mana itu. Kita makan tiga je. Ada hak rajin kantor je. Habis. Sebab itulah dalam Quran ada satu surah yang sewajarnya setiap netizen, para pencela maya, orang muda-muda yang suka komen jelek pada orang, bacalah surah ini. Surah ini mampu menggetarkan hati setiap makhluk. Sementara lagi Allah memulakan ceritanya dengan celaka. Wail, kata Allah Ta'ala. Kalau Allah dah panggil celaka, kita marah betul. Sebab Allah ni maha penyayang. Tapi kalau dah panggil celaka, itu marah betul. Apakah ayatnya? Wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pencaci, pengejek, pengecam, pengeji, penganjing. Celaka. Dia memberi komen-komen jelik itu. Tahukah saudara-saudari, setiap percakapan kita yang mencela, mengeji, mengejek, mencaci, mengecam, itu Allah sebutkan wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang ni. Kenapa Tuhan tak suka? Kurang hajar. Sebab itu orang yang mulut tak ada insurans atau tangan dia tak ada insurans, dia akan duduk di satu neraka nama Hutamah. Hutamah ni neraka yang custom made untuk dia. Dia tempat tertutup, tidak ada udara masuk, pressure cooker. Dan api yang digunakan menjulang tattali'u 'alal afidah, sampai hati. Api dia sumbu sampai ke hati. Kenapa hati? Orang perangai macam ni, hati busuk. Dia tak boleh tengok orang bahagia, dia tak boleh tengok orang gembira, orang nak ada momen-momen yang seronok, dia tak boleh. Hati busuk. Jadi kita akan bakarlah hati dia itu. Baik itu saudara-saudari, jagalah mulut. Orang tua pesan, kalau bercakap pelihara lidah, kalau berjalan pelihara kaki, kalau bercakap rendahkan suara, kalau bergaul rendahkan hati, kalau bermadah lembutkan lidah, kalau berjalan haluskan langkah. Bercakap kalau tak beradab, melangkah pun nanti tak semenggah. Sebab terlanjur langkah di bawah surut, terlanjur lidah bawa maut. Sampai kalau orang tua dulu pesan, dulu orang kena bunuh, kena seksa, kena tangkap, semua sebab mulut. Mulut, tak ada kesalahan yang kuat melainkan mulut. Maka mereka buat peraturan, bercakap dengan orang jauhkan mengenang, bercakap dengan orang tua banyakkan bertanya, bercakap dengan anak berlunak-lunak, bercakap dengan isteri isi mengisi, bercakap dengan suami ingat mengingati, bercakap dengan mertua jaga berjaga, bercakap dengan menantu bertentu-tentu, bercakap dengan sahabat hemat berhemat, bercakap dengan kawan segan menyegan. Dia ada protokol dia. Maknanya kita tak boleh bercakap dengan semua orang dengan laras bahasa umur kita. Adik-adik umur 25, nak cakap dengan pengurusi masjid, nazir masjid, orang masjid umur 40, 50, 60 sama dengan ayah kita. Kita tak boleh cakap macam kita cakap dengan kawan kita umur 25. Weh apa? Dia orang tua. Orang tua kita hormat. Dan orang tua pun kalau nak cakap dengan orang muda, ada laras bahasa orang mudanya. Cakap dengan anak-anak ada cara bercakap. Begitulah. Yang penting jaga mulut. Kerana pulut santan binasa. Ada orang kata kerana pulut santan terasa, kerana mulut badan binasa. Ada kata kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan merasa.
Elok-elok. Jangan bergaduh. Kalau kita nak beri komen pun dalam Facebook, dalam Instagram apa pun, nak menegur sekalipun ada caranya. Kalau menegur mesti menurut alur. Santun menyapa, maniskan muka. Adat menegur berbaik-baik, syarak dan adat mesti ditelik. Menegur jangan semena-mena supaya tidak jadi bencana. Menegur jangan sampai menista supaya tak jadi silang seketa. Sebelum menyapa, tengok rupa. Sebelum menegur, tengok umur. Sukat dulu. Ni umur ayah aku, umur abang aku, umur pakcik aku. Sukat dulu umur kita. Hatta kalau nak sanggah sekalipun, ada cara. Elok menyanggah bawa faedah, buruk menyanggah bawa fitnah. Bila menyanggah niat buruk, ke mana pergi orang mengutuk. Bila menyanggah mendabik dada, orang menyampah manfaat tak ada. Elok menyanggah bawa manfaat, buruk menyanggah bawa mudarat. Bila menyanggah mencaci maki, mana pergi pun orang benci. Bila menyanggah tak senonoh, alamat hidup akan bergaduh. Maka inilah benda yang membawa kepada fitnah kalau kita tidak kawan. Maka muslimin muslimat sekalian, kita tidaklah malam ni nak mengatakan sosial media, internet ni benda tak bagus. Dah. Kita tak boleh mengatakan benda tu tak bagus lantas kita nak haramkan. Tidak. Agama tidak datang package begitu. Sebab kita boleh memanfaatkan benda ni untuk dakwah. Banyak peluang dakwah. Kalau kita telusuri laman Google Zeitgeist, tuan-tuan type dalam Google ada Zeitgeist. Zeitgeist ni ratusan ribuan pencarian ataupun queries yang paling kerap dan yang paling banyak ditanya oleh manusia, dia akan datakan apa orang paling banyak cari dalam hidup ini. Jika dikaji sejak daripada pertama kali Google diciptakan, apakah perkataan yang paling banyak ditaip di dalam Google? Orang nak cari apa? Rupanya ranking nombor 1 perkataan yang banyak sekali orang cari adalah who is God? Siapa Tuhan? Perkataan kedua paling banyak, what is love? Maka kalau kita ada jiwa dakwah, kita takkan rugikan benda ini, takkan sia-siakan. Di luar sana berbilion orang sedang mencari Tuhan. Baiklah kita tumpukan masa untuk nak mengenalkan manusia kepada Tuhan. Sebab masyarakat di luar tidak lagi mencari Tuhan di altar suci pemujaan. Mereka dah tak mencari Tuhan di kuil, tokong, ataupun mungkin orang muda dah tak cari Tuhan di masjid. Mereka sekarang mencari Quran di dalam berbilion binary code yang berselerat benang-benang terpilin sistem internet tanpa henti ini. Mereka mencari dan mengenal Tuhan dalam format PDF, EXE, MP3, WMA.12, dalam YouTube, dalam Facebook Live. Mereka mencari Tuhan cara begitu. Jadi ambil peluang. Kita bela Islam. Orang kutuk Islam pakai internet berapa banyak? Majalah Time pernah keluarkan artikel, dalam tempoh 150 tahun, lebih 60,000 naskah buku yang ditulis khusus untuk menyerang Islam. Orang tak jawab. Begitu juga lebih daripada sebuah buku sehari ditulis untuk memburukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mana orang nak tolong jawabkan? Tak ada. Sebab kita lebih sibuk ke benda lain. Masak telur mata kerbau ya, ambil gambar. Makan telur, kicap. La ilaha, tak ada nilai. Tak ada nilai yang boleh menyumbang kepada orang cinta pada Nabi. Tak ada sumbangan. Tak ada weight. Dari segi scholarsnya tu tak ada weight. Bukanlah tak boleh, boleh. Tapi rugi.